Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, daerah Gedong bakal menjadi hub pembangunan yang strategik menerusi pelan induk pembangunan yang sedang dirangka oleh kerajaan negeri. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Obeng berkata, sebuah makmal akan diadakan dalam bulan ini bagi menilai serta mengkaji tahap pembangunan dalam pelan induk tersebut. Menurutnya, makmal tersebut akan dianggotai pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri termasuk ketua masyarakat yang akan diketuai oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Dan tadi kita telah membuat satu penilaian di mana kita akan mempunyai makmal lab yang dianggotai oleh pegawai kanan kerajaan di bawah Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, pihak residen, ketua-ketua masyarakat dan juga barisan pimpinan di kawasan Gedong ini untuk kita mengkaji tahap pembangunan ataupun pendekatan pembangunan yang telah kita masuk dalam master plan. Tetapi hendaklah dibincang menerusi tepi inci dan ia akan dilaksanakan selepas saja ia diputuskan dalam plan tersebut. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja di Gedong pada Ahad. Pada itu, Ketua Menteri memberitahu Gedong dan Simunjan juga akan dibangunkan menjadi sebuah bandar baru. Jelas beliau, Gedong akan dihubungi dengan rangkaian sistem jalan raya yang menghubungkan Kota Samarahan, Sebuyau, Lingga serta kawasan lain. Gedong dengan Simunjan akan menjadi township dalam satu pembangunan jalan raya dari Pen Borneo Highway, di mana jalan sekarang ini akan dibesarkan. Ia akan menjurus ke Samarahan, terus ke Sebuyau dan Lingga. Dan ini akan memberi limpahan pembangunan di kawasan tersebut. Turut hadir mengiringi Ketua Menteri ialah Pemangku Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta pegawai-pegawai kerajaan lain. Laporan seterusnya, Hospital Miri menduduki tempat ketiga dalam pengumpulan darah di Sarawak selepas Hospital Umum Sarawak di Kuching dan Hospital Sibu. Bagaimanapun, permintaan darah di Hospital Miri juga meningkat setiap tahun. Menurut Timbalan Pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin, peningkatan ini disebabkan berlakunya kes-kes kecemasan dan musim perayaan. Katanya pada tahun 2020, Hospital Miri telah menggunakan 7,001 pain darah dan 7,151 pain dicatatkan sehingga 31 Disember 2021. Manakala ujarnya pada tahun 2020 pula jumlah kutipan darah adalah 7,101 pain dan jumlah ini meningkat pada tahun 2021 iaitu sebanyak 7,371 pain. Beliau berkata demikian semasa kempen Derma Darah Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA di PBSM Miri pada Ahad. Tambah beliau, Hospital Miri memerlukan 170 hingga 190 pain darah setiap minggu dan perlu mengumpul sekurang-kurangnya 600 hingga 750 pain sebulan. Mengulas lanjut kempen ini, Datuk Seri Lee mengucapkan tahniah kepada NSJA yang berjaya menganjurkan aktiviti ini dan secara aktif menganjurkan kempen derma darah semasa pandemik COVID-19 di bahagian Miri. Ini telah melayakkan NSJA menerima pengiktirafan sebagai anugerah penganjur derma darah paling responsif semasa PKP di negara ini sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat kebangsaan pada 19 Jun 2021 daripada Kementerian Kesihatan. Sejak Mac 2020, NSJA telah berjaya menganjurkan kempen derma darah buat kali kelima yang berjaya mengumpul sebanyak 503 pain darah dan hari ini merupakan kempen derma darah ke-6 yang dianjurkan NSJA. Berikut pula, kempen keselamatan jalan raya terutamanya dalam kalangan penunggang dan pembonceng motosikal perlu dipertingkatkan dalam usaha mengurangkan jumlah kes kemalangan. Datuk Dr. Jarib Susil berkata, kempen keselamatan penting dalam mendidik pengguna jalan raya supaya lebih berwaspada. Bercakap semasa program kempen kesedaran keselamatan jalan raya Siburan baru-baru ini, beliau memberitahu pengguna jalan raya lebih berdisiplin bagi mengurangkan kadar kemalangan maut.
Sementara itu, beliau menasihatkan pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan ditetapkan, termasuk menggunakan alat keselamatan seperti topi keledar yang diluluskan pihak berkuasa. Program tersebut merupakan anjuran Kementerian Pengangkutan Sarawak bagi memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya, terutamanya pengguna motosikal tentang keselamatan jalan raya. Dalam pada itu, Datuk Gerald turut menyerahkan topi keledar serta ves keselamatan kepada pengguna motosikal. Sementara itu, Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak, Datuk Amir Omar, mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di daerah Lundu pada Jumaat. PPS tersebut disediakan oleh pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Lundu bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir monsun timur laut pada awal tahun ini. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Amir memuji kesiapsiagaan pelbagai agensi di daerah berkenaan bagi menghadapi bencana banjir. Beliau juga sempat melawat PPS di Kampung Selampit dan Kampung Sebat Dayak bagi melihat sendiri persediaan PPS di kawasan tersebut. Turut hadir Timbalan Residen Bahagian Kuching Mak Kos Sibong, Pegawai Daerah Lundu Kustian Durani, Setiausaha Majlis Daerah Lundu Nur Rashikin Ibrahim serta pegawai-pegawai kerajaan lain. Beralih ke perkembangan lain, dengan rakyat di negeri ini menyambut baik langkah Kerajaan Pusat yang membenarkan Sarawak beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Nasional PPN berkuat kuasa 3 Januari 2022. Hasil tinjauan mendapati rata-rata orang awam melahirkan rasa teruja, namun tetap sentiasa berwaspada dengan mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Berikut merupakan hasil temu bual wartawan UKAS terhadap beberapa individu berhubung perkara tersebut. Okey, pada pandangan saya, jika kita lihat dari trend kes-kes COVID-19 yang berlaku di Sarawak, sekitar Sarawak, menunjukkan bilangan yang sedikit. So, adalah amat wajar untuk kita di Sarawak untuk memasuki fasa 4. Di peralihan ini membolehkan sektor-sektor perniagaan untuk beroperasi seperti biasa. Dan ia secara tidak langsung dapat mengimbangi tahap ataupun kadar ekonomi penduduk ataupun masyarakat setempat. Sementara itu, Nur Syafa yang turut ditemu bual wartawan UKAS menasihati orang ramai agar terus menjaga kesihatan dan persekitaran dalam fasa 4 PPN tahun ini. Pandangan kami, memandangkan kita dah nak masuk ke fasa keempat PPN di tahun baru, contoh kita nak mula apa-apa majlis mudah asal kita ikut SOP. Jadi rakyat Sarawak, jagalah kebersihan diri kita, persekitaran kita, sebab sedia maklum kita kini varian baru Omicron cepat merebak, okey? Dan paling penting sebelum nak merami mula majlis, pastikan kita dah ngambil booster shot pakai cegah COVID-19, okey? Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Badbah. Sibuk dengan